dalam waktu yang singkat ini membincangkan tentang IMP sebagai satu keperluan dalam dunia persijilan antarabangsa. Kita memperkatakan tentang standard ataupun sebagai satu persijilan, maka IMP satu-satunya persijilan yang wujudnya lahir hari ini di celah-celah standard-standard yang ada di dalam dunia ini, yang mana dimiliki oleh orang-orang Islam seperti GMP, HACCP, kemudian dan lain-lain daripada FDA, umpamanya daripada US sebagainya. Jadi di kalangan masyarakat Islam hari ini kita tak ada lagi satu keperluan, satu persijilan bagi menampung keperluan ataupun kehendak masyarakat umat Islam di Malaysia khususnya dan juga umumnya di seluruh dunia. Jadi di sini kenapa lahirnya IMP ini ataupun Islamic Manufacturing Practice sebagai suatu persijilan yang kita cuba wujudkan, dan kita dah berjaya wujud dah hampir 9 tahun kita di pasaran. Dan alhamdulillah hari ini kita melihat di kebanyakan tempat apabila disebut perkataan IMP ini menjadi satu sebutan di kalangan terutamanya pengusaha-pengusaha dan pengguna-pengguna Islam yang perlu, yang dahagakan, yang terlalu berkeinginan hendak memakan makanan yang betul-betul bukan sekadar bersifat halal semata-mata, tetapi halal dan thayyibah seperti disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Jadi sebagai perintah, bila Allah kata kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, itu berarti makanlah apa sahaja atas muka bumi ini yang bersifat halal lagi baik. Jadi thayyibah ni adalah sifat kepada halal. Jadi dia kena ada benda sifat dan bersifat, baru sempurna, baru cukup syarat-syarat untuk dimakan. Itu perintah. Sebab tu Allah kata ya ayuhan nas, wahai manusia. Tuhan tak kata kepada binatang dan hewan, Tuhan berkata kepada manusia sebab Allah tahu apakah keperluan manusia itu sendiri. Maka Allah menetapkan, Allah menentukan supaya yang perlu kita makan, yang hendak kita makan adalah makanan yang bertaraf halal thayyib, halal lagi baik. Sudahlah halal, baik pula tu. Jadi baik inilah yang mencapai piawaian IMP itu sendiri yang kita kendaki. Maknanya bukan sekadar baik dari segi fizikal, tetapi juga dari segi spiritualnya. Maknanya makanan tu menempati makanan yang Allah nak tu. Bila orang yang makan tu bukan sekadar saja dia makan makanan yang halal, tapi dia mengambil juga ruh Islam yang ada pada pengusaha Islam tu. Ini kelebihan. Jadi sebab itulah dia dalam apabila kita telah menetapkan satu persijilan IMP ni, dia dari segi fizikalnya tak banyak beza. Kalau terlihat dari segi GMP ke HACCP ke segi higienik dia, segi kawalan di dalam pengelangan, macam GMP hampir sama. Tapi di situ ada perbezaan dia. Ada nilai tambah di dalam unsur-unsur spiritual. Contohnya dalam GMP tak ada baca bismillah. Jadi tapi di dalam pemakanan, dalam pengelangan IMP ni, kita kata bismillah, kita mulakan dengan bismillah. Pasal bila kita mula dengan menyebut nama Allah, maka automatik makanan tu dah terbeza dan membedakan makanan yang ada roh Islam kat situ dengan yang tidak ada roh kat Islam kat situ. Jadi ini benda yang cukup jelas, cukup ketara dari segi kelebihannya. Kemudian pekerja-pekerja yang membuat produk-produk itu juga kita galakkan, maknanya sentiasa dalam keadaan suci. Mari jangan berhadas. Apatah pula ada besar, ini hadas kecil, maka kita galakkan pekerja itu sentiasa dalam keadaan berwudu. Kenapa berwudu? Sebab Nabi sebut, ada satu hadis Nabi mengatakan bahwasanya tidak berwuduk seseorang itu melainkan dia orang yang beriman. Jadi maknanya wuduk ni bukan sekadar dalam keadaan IMP, tetapi juga sentiasa, kerana Nabi sendiri sentiasa dalam keadaan berwuduk siang malam. Kenapa Nabi berwuduk? Sebab wuduk ni dia sentiasa dalam suci, dia tak ada dalam hadas. Bila kita dalam hadas, maka datanglah syaitan-syaitan, iblis-iblis mengerumuni kita. Jadi kita tentu tidak suka begitu. Jadi ini keadaan. Kenapa? Jadi dalam persijilan IMP itu, jadi bila kita melakukan pembuatan produk-produk,
Maka pekerja-pekerja ini digalakkan sentiasa di dalam keadaan dia beriman kepada Allah, sentiasa dia mentauhidkan Allah. Apa saja kerja yang kita buat dalam keadaan mentauhidkan Allah, Allah akan redha kerja itu. Kan? Jadi Allah akan beri ganjaran kebajikan di situ. Sebab apa? Bila kita buat apa je kerja, sama ada kita berniaga dan sebagainya, hati kita hendaklah sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah matlamat utama. Jadi dalam IMP juga kita didik. Kita nak didik, kita nak galakkan supaya bukan sekadar kita saja di sini mempraktikkan IMP, malah kita nak semua kalau boleh pengusaha-pengusaha Islam yang ada di luar sana datang sama kita. Boleh kita ada badan compliant yang boleh pergi audit kilang untuk kita upgradekan daripada kilang tu ke GMP umpamanya terus kepada IMP. Sebab di dalam penghilangan IMP ni juga, kalau kita lihat, kalau dalam persejilan biasa dia ada 3 perkara yang dijamin. Yang pertama sekali dari segi keberkesanan ataupun kita panggil efficacy of the product. Kemudian dari segi safety dia. Yang ketiganya quality of the product. Jadi 3 benda ni biasanya dalam standard lain. Manakala di dalam IMP ni ada lagi 2 tambahan dia, yakni halalan thayyibah, dan satu lagi adalah keberkatan, barakah. Mudah-mudahan orang yang makan itu daripada yang memiliki hati yang degil, hati yang tidak mau tunduk kepada Allah. Mudah-mudahan dengan makan makanan yang dikelangkan, yang bertaraf halal thayyibah ni, mudah-mudahan kita dapat menarik manusia-manusia yang telah kufur dengan Allah itu kembali kepada mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dengan sedikit makanan yang dimakan yang ada barakahnya, daripada dia makan makanan yang tidak jelas kehalalannya. Jadi ini yang menjadikan satu tanggungjawab daripada pihak kita di Sidatul. Sebenarnya IMP ini adalah satu persejilan yang mana kita letakkan di bawah NGO, kita panggil Capital IMP Community. Jadi di community inilah yang menguruskan, yang mengendalikan dalam segi persejilan persejilan IMP ni. Jadi itu yang secara ringkas, yang maknanya bila kita war-warkan kepada penduduk pengguna Muslim dan juga yang bukan Muslim, kita jangan beri satu jaminan bahwasanya makanan dikelangkan di IMP ni is very hygienic, cukup bersih, cukup suci. Sebab itulah kadang-kadang kita lihat ini kenapa orang-orang bukan Islam mula menaruh minat menggunakan produk yang Islamic, yang ada syariah compliant, pasal keyakinan mereka kepada terhadap barang-barang ni, katanya ini is very good, is very hygienic. Seperti ayam yang disembelih, lembu yang disembelih. Jadi berbeza dengan makanan yang tidak jelas kehalalannya. Walaupun kelang hebat, tapi tidak ada ruh Islam di dalam itu. Jadi apa yang kita memperkatakan hari ini dari segi fizikal dan juga dari sudut ruhnya itu sendiri, Islam sendiri. Okey. Apa lagi? Apakah kepentingan, Ustaz? Ya. Jadi dari segi kita melihat keperluan makanan, kita bangun pagi makan, kita sentiasa makan. Kerana bila kita makan, setiap yang kita makan itu akan menukarkan bahan makanan tadi kepada darah daging. Bukan sekadar darah daging, setiap sendi kita, setiap tulang kita, setiap kulit kita, setiap bulu kita, setiap rongga kita, setiap ain kita, dari segi fizikal kita itu diliputi oleh daripada hasil daripada makanan yang kita makan tadi. So you are what you eat. So kalau kamu consume, kamu makan makanan yang halal, dia akan menjadi halal. Halal dari segi pemikirannya halal, perasaannya halal, jiwanya halal, hatta akhlaknya juga menjadi halal. Jadi kullu halal, semua itu halal. Maka bila halal, lahirlah insan yang saleh, yang salehah, generasi yang baik. Jadi membentuk satu generasi yang baik harus bermula juga daripada makanan yang baik. Kalau makanan itu haram, contohnya bapaknya sebagai seorang mengambil rasuah atau makan riba sebagainya, maka hasil haram itu akan dibawa kepada anak isterinya di rumah. Maka bila dibawa kepada anak isteri akan menjadi darah daging. Maka lahirlah anak-anak yang degil, yang melawan bapak, dahaka nak bapak. Jadi siapa yang mahu anaknya menjadi derhaka kepada Allah dan Rasul? Tidak siapa yang mahu. Sebab itu dikatakan bahawasanya bermulanya benda yang baik itu daripada yang baik, yang jahat juga bermula dengan jahat. Maka kenapa perlu makanan yang halal dan thayyibah? Supaya mak bapak tidak diseksa oleh Allah di dalam kubur itu. Kerana anak-anaknya anak yang saleh dan salehah. Ini kepentingan makanan. Sebab tu bila makanan yang baik tadi, 4 perkara tadi. Kalau kata jahat makanan itu haram, syubhah umpamanya, maka lahirlah juga yang anak-anak yang juga syubhah. Generasi yang tidak boleh dikawal dengan rempitnya, dengan dadahnya, dengan bosnya, dengan anak zina. Kita melihat ini berapa banyak ada anak-anak zina yang lahir hasil daripada darah daging yang haram. Sebab kalau
anak-anak yang tu daging darah daging ni yang tumbuh daripada yang halal, maka kita boleh melihat kehalalan tersebut dari segi empat tadi, pemikiran, perasaan, jiwa dan juga akhlak. Hari ni anak-anak dinilai daripada akhlak kita. Kita tahu, oh yang baik ni kita yakin mak bapak dia meyakini menggunakan benda-benda yang halal. Ini salah satu perkara aspek penting. Jadi selalu kita dengar you are you. Jadi satu lagi, makanan yang tidak jelas. Nabi bersebut yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Tapi ada antara yang halal dengan haram itu, yang Nabi kata wa baina umurun mutasyabihat, antara yang halal dengan yang halal itu syubhat, yang kebanyakannya manusia tidak mengerti dan mengetahui tentang halal tersebut. Jadi maknanya banyak yang tak tahu. Contohnya kita katakanlah bahan-bahan dalam monosodium glutamate umpamanya, prosesnya itu pun sudah jelas tidak meragukan. Kita tengok daripada fermentation of bacteria, pakai urea, karbon, kemudian protein daripada enzim itu sendiri. Jadi benda ni yang tidak jelas, halal syubhat. Hari ni ayam, heboh tentang ayam, bagaimana suntikan hormon berlaku pada ayam, dan even vaksin suntikan kepada anak-anak kita, BCG, polio, DTP dan DTP, kemudian untuk campak dan sebagainya. Kita tidak ada pelabelan halal pada vaksin tersebut. Jadi masalah vaksin pun menyebabkan anak-anak jadi degil juga. Daripada kecil lagi dah masuk benda yang tidak jelas halal. Mungkin pihak berwajib mungkin boleh menjelaskan vaksin ini jangan bimbang halal, tapi sekarang tidak ada jaminan. Anak kita bila lahir di hospital 2 hari dah disuntik dengan vaksin, tapi tidak ada jaminan halal di situ. Ini pun satu masalah juga. Memang nak kata darurat, kita bukan negara perang, kita negara yang aman damai kan, kita melihat begitu. Ini satu perkara dari segi begitu juga. Kita jangan memfokuskan kepada anak-anak semata-mata, tetapi kita kena lihat kita juga terlibat, sebab kita juga makan seperti mereka. Jadi bagaimana mengawal yang kita nak makan ni hanyalah makanan yang bersifat halal dan thayyibah. Ini kita kena belajar perkataan dua tu, halal, thayyib tu. Jangan duk ingat halal saja, kerana banyak yang tidak semuanya halal itu baik. Ada yang halal tidak baik. Berapa banyak hari ni penipuan-penipuan dalam industri dan sebagainya. Kadang-kadang benda tu halal, dapat halal daripada pihak berwajib Malaysia, Umar Jakim. Kemudian satu ketika kita buat pengemaman, kita terkejut besar melihat barang-barang itu sudah lagi tidak halal. Mungkin halal pada logo, tidak halal pada isinya. Ini perkara yang saya rasa kita kena ambil fikir dan sama-sama kena renung-renungkan, dan kemudian dalam masa sama mengusahakan supaya membangkitkan balik semangat di kalangan pengusaha Islam dan pemasar-pemasar orang Islam, supaya memasarkan lebih lagi kepada produk-produk yang bersifat halal thayyibah ini. Wallahu a'lam.